kejahatan yang Allah janjikan untuk semua makhluknya akan berdoakan keampunan kepada kita. Yang mana keampunan itu bukan sekadar untuk menghapuskan dosa, bahkan kata Nabi SAW, darjatnya itu diangkat. Diangkat sehingga kan 10 darjat diangkat, 10 kejahatan pun dihapuskan. Apa lagi yang kita tidak mahu, apa lagi yang kita nak kejar, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ni tuan-tuan saya nak sebut, saya kata saya nak sebut ataupun sentuh bab hati sebelum ini tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada musibah tuan-tuan. Tidak ada manusia yang tidak diuji Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu sahaja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan iman mereka belum diuji? Wala nabluwannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ni tadabbur kita bersepah-sepah sikit tuan-tuan. Tapi sepah-sepah itu hanya akan menyentuh bab ujian. Bab ujian dan juga bab sabar sahaja. Ada dua kaedah tadabbur tuan-tuan. Puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu keadaan kita tadabbur menggunakan ayat ataupun surah yang telah kita tetapkan. Ataupun boleh juga keadaan kita tadabbur dengan menetapkan tajuk. Contoh, kita menetapkan hari ini kita cerita pasal sabar, maka kita nak keluarkan semua ayat tentang sabar. Hari ini kita nak cerita pasal rahmat Allah, kita keluarkan semua pasal rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu pun sebuah tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, apakah manusia itu menyangka, adakah kita menyangka mereka ini, manusia ini dibiarkan begitu sahaja mengatakan kami beriman? Wahum la yuftanun, kata Allah, sedangkan iman mereka belum diuji. Wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu, bisyai'im minal khauf, dengan ketakutan, bisyai'im minal ju', dengan kelaparan, bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, mengurangkan harta, wal anfus, dengan ujian sakit, thamarat, dengan kering kontang, wabasyiris sabirin. Tuan-tuan, bagi kabar gembira, bagi tahu berita gembira pada orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi tahu kabar gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum, siapa dia? Yang bila mana mereka itu ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami ini berharap hanya padamu ya Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah solat dah, puasa Isnin Khamis pun dah, sedekah pun dah, wakaf apatah lagi, infak dah banyak dah, ngaji dah berapa kali khatam, tuan-tuan, kena juga musibah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak muda sekarang ni tuan-tuan, bila dia dah mula berubah, dah mula berhijrah, kan artis-artis bagaimana, artis-artis sekarang ramai juga berhijrah. Anak-anak muda yang berhijrah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya komplain jumpa ustaz. Jumpalah ustaz mana-mana, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dulu masa saya duk couple, saya ada boyfriend, saya ada girlfriend, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bisnes saya ni lancar je ustaz. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustaz, masa saya tak ingat solat dulu ustaz, hidup saya ni rasa macam lancar ustaz, semua saja ustaz. Tapi ustaz, bila saya berhijrah, bila saya masuk pengajian, bila saya belajar dengan ustaz, bila saya belajar dengan doktor tu, saya belajar dengan tok guru sekian-sekian, tuan-tuan, datang masjid, solat, datang masjid, keluar masjid, slipper hilang dah. Pergi parking, helmet pula kena hujan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah uji? Untuk apa Allah uji? Musibah diberikan Allah, dibuatkan untuk hamba-hambanya, supaya hambanya itu tidak sombong dan juga nak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah dia ataupun hamba itu akan mula nak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah besar, kereta besar, isteri, kan, wallet dah besar,
tabung besi besar tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak lagi ada kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji dia. Allah uji tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam, asalnya dia tinggal di istana Firaun, penuh dengan harta, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kesenangan. Akhirnya Allah buat satu, kalau Indonesia tu kita panggil sinetron, apa lagi bahasa yang sesuai. Akhirnya Allah beri suatu sinetron, satu keadaan. Macam mana Allah keluarkan Nabi Musa alaihi salam ni keluar daripada istana Firaun yang penuh kaya itu tuan-tuan. Macam mana Allah itu boleh keluarkan Nabi Musa yang ketika itu sedang menjadi orang-orang penting di dalam istana, akhirnya dikeluarkan daripada istana. Tuan-tuan, ada dua orang yang tengah bergaduh. Kisahnya itu mudah, macam tak masuk akal. Ada dua orang yang tengah gaduh, duk kelahi. Akhirnya nak dileraikan, nak dipisahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Degil. Nabi Musa nak pisah, Nabi Musa nak lerai. Dia orang degil tuan-tuan. Maka akhirnya ditinju oleh Nabi Musa, ditumbuk oleh Nabi Musa alaihi salam. Ada yang sebut, ada riwayat menyebut, malah ada orang yang sebut, Allahumma salli Muhammad, ada sebut Nabi Musa tu tonjol je tuan-tuan. Mati orang tu. Kebetulan yang mati itu adalah rakyat Fir'aun. Mengamuk Fir'aun. Diusir Nabi Musa alaihi salam. Di saat terusir, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak pernah lupa pada Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul, dia tak pernah lupa pada Allah. Sedangkan Nabi sahaja pun diuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang tidak ada apa-apa berbanding dengan Nabi-nabi ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali tuan-tuan. Hebatnya dia, kekuatan hebatnya dia berperang tuan-tuan. Sampai dia buat inovasi pedang ada dua cabang. Hebat Sayyidina Ali ni berperang, hebat sangat. Hebat Sayyidina Ali. Sampai ketika mana sahabat-sahabat duk tengah kumpul ramai-ramai. Dia sampai berani mengatakan apa tuan-tuan? Tak ada yang boleh kalahkan aku. Siapa yang berani kalahkan aku, meh keluar jom kita main gusti. Tak ada orang berani bangun tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan silap. Beliau itu bercakap berhadapan dengan Nabi SAW. Apa Nabi kata? Jangan begitu. Nabi ketawalah. Nabi tahu ketika itu jangan macam tu sombong. Tak baik. Ada orang yang lagi kuat daripada engkau Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak percaya sebab dia tak pernah kalah. Tak pernah. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu kalau kau tak percaya kau pergi dekat belah sana tu. Ada orang di balik gunung tu. Dekat belah belakang sana tu ada orang di balik gunung tu. Balik gunung. Dekat sana akan ada orang yang boleh kalahkan kau. Kau percaya tak? Maka Sayyidina Ali dengan tak sabarnya nak tunjukkan kekuatan dia, maka dia pergi ke gunung itu. Jumpa dengan orang yang berpakaian hitam penuh. Bersalut semua sekali tuan-tuan. Macam cerita kartun tu lah kan. Kalau yang yang dahsyat-dahsyat yang hebat tu tutup muka habis tu kan. Sekali terbuka dia punya dahsyat handsome muka bersinar tu dia macam kan. Gitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berlawan dah mereka, ajak lawan, ajak main, akhirnya kalah. Sayyidina Ali tumbuk ditepis. Ditumbuk jatuh Sayyidina Ali kalah kali pertama. Lawan lagi sekali, kalah lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak puas hati. Sayyidina Ali kata, baik aku nak repeat esok, aku nak berlatih balik rumah. Balik rumah, esok datang dia kalah lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kerana kalah, dia mengaku kalah, tapi dengan syarat apabila aku mengaku kalah, tolonglah kenalkan siapakah tuan hamba yang sedang berlawan dengan Sayyidina Ali ini. Maka dibukalah kabung ataupun selit yang menutupi mukanya itu, serban yang menutupi muka. Maka yang membuka itu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak cerita apa dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sombong itu tak bawa ke mana. Tetap akan diuji, tetap akan ada masa kalah, tetap akan ada masa jatuh, tetap akan masa ada rasa sakit. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, bila nampak ya Allah buka muka itu Rasulullah, tuan-tuan bayang tuan-tuan nampak muka Rasulullah SAW, Sayyidina Ali terus datang peluk tuan-tuan. Tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam gugur sifat sombong, gugur sifat tinggi dan akhirnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak ingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam?
terusir daripada kampung halaman sendiri, dikejar-kejar masuk ke dalam tempat kafir musyrik, dihancurkan berhala-berhala. Mereka kejar lagi. Mereka nyalakan unggun api oleh yang dinyalakan oleh Namrus. Kemudian harriku, kata Allah menceritakan kisah itu, harriku, bakar dia. Tuan-tuan, api yang tabiatnya membakar, menghancurkan, merubah jisim menjadi debu, tak tersisa. Tapi akhirnya di situ turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya naru kuni, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, selamatlah engkau untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang diuji, ketika kita sedang diuji Allah, dunia akan rasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah jadi lawan dah. Dulu banyak teman cerita tapi sekarang kita dah duk curiga-curiga dengan dia dah. Sandar pada manusia akan binasa, sandar pada jawatan akan sirna, akan hilang. Sandar pada harta dia akan hilang, berpindah milik. Jadi saat itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila tempat sandaran-sandaran itu mulai hilang, di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Yang besar hanyalah Allah. Solat kita jadi lebih khusyuk. Wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada satu pun makhluk yang melata di atas muka bumi ini illa ala Allahi rizquha. Rezekinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila datang rasa cemas, hanya saja bila datang rasa ragu, rasa ngeri, rasa khayal, rasa sempit fikiran. Kalau mindset tak kita sempit, hati kita susah, serangan jantung pun boleh datang, tuan-tuan. Jadi apa yang kita boleh buat? Serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Solat, serahan diri saya hari ini, Allahu Akbar. Ibadah saya, ibadah aku yang berbentuk perbuatan, percakapan, pandangan. Hidup matiku lillah. Hidup matiku untuk Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, semua ucapan membesarkan dalam solat itu adalah ucapan penyerahan kepada Allah. Semuanya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya buat satu situasi. Kelompok A, kelompok B. Yang A solat orangnya baik, zikir tak tinggal, tapi mancing tak dapat ikan. Yang kelompok B tak solat, mabuk, minum arak, ganja, ikannya banyak. Kata yang kelompok A tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tak adil. Kita yang solat ni tak dapat ikan, mereka yang tak solat tu dapat pula. Tuan-tuan, dia lupa bahawa yang solat itu diuji kesabarannya. Sedangkan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu sedang dipermainkan dengan istidraj. Ustaz, dulu sebelum saya berubah jadi baik, bisnes saya lancar betul Ustaz. Sekarang bila dah berubah semua, dia jadi sulit, jadi sempit, masa jadi tak cukup. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fahami mantik Allah Subhanahu wa taala. Dulu diuji dengan harta kau tidak lulus. Sekarang diuji dengan kesulitan pun kau tak lulus juga. Memang Allah tu tahu kalau kita ni layak ataupun tak layak jadi penghuni syurga. Allah tahu habis dah. Lalu kenapa dia uji kita, tuan-tuan? Allah sharing, Allah communicate, Allah email kat kita dengan surat rasmi supaya kita sendiri faham, oh ternyata sesungguhnya aku ni tak lulus lagi jadi penghuni syurga. Tak lulus. Sebab tak lulus dengan ujian itu. Huwa na'lamu ma tuwaswisu fi sudur. Kami tahu, kata Allah, kami tahu apa yang berbisik-bisik di hatimu. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kelompok yang solat tadi akhirnya tak solat subuh. Sekali dia tak solat subuh, dia pergi mancing langsung dapat ikan, terus dapat ikan. Ikan pula bila dia perut itu dibelah, dalamnya ada permata pula, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Oh, rupanya ternyata kalau tak solat ni lagi mudah dapat rezeki. Kan tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sesuatu yang guide dia. Dia kerana dia ada solat. Ada sesuatu yang guide dia, datang ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang uji kita. Dibuang sampah permata tadi. Dibuang sampah dunia. Kenapa dibuang, tuan-tuan yang dimulakan Allah? Sebab kita mendapat ini. Kita dapatkan permata ini dengan meninggalkan perintah Allah, buangkan. Solat taubat. Mancing sekali lagi. Dapat ikan yang lebih besar permatanya. Lebih besar. Allah gantikan kesabaran. Sabar. Sabar bukan bererti menahan diri. Banyak orang sangka sabar itu kita tahan diri daripada sakit. Sabar ya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sabar yang tinggi. Sabar ketika mana mendapat ikan yang ada permata dalam perutnya dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling sabar. Ini paling berat sabar. Datang orang rumah kita bawa duit satu bagasi. Nak sogok kita. Agak-agak senang tak kita nak sabar, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Diam tuan-tuan kita, diam. Nah, 1 juta, 1 million nak ambil tak? Dalam hati tu sikit pun jadilah. Yang lain kau bawa balik. Tuan-tuan, tak ada orang yang menangis sebab dapat pakai kereta mewah. Sedangkan itu puncak sabar paling tinggi. Sakit sabar, mati sabar, COVID sabar, demam sabar. Datang orang sogok 1 million, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Dengan keselamatan yang terjamin. Tuan-tuan yang duk cakap dalam hati tu boleh sabar tu, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Harap-harap tak datang penyogok daripada mereka. Sebab sogokan ini satu benda yang sangat besar. Saya dah lalui, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Mesir, tuan-tuan, saya pernah diserahkan 600 genih. Dek kerana suruh diamkan satu perkara sahaja. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak semestinya ujian itu datang dengan bentuk kesusahan. Ada kadang-kadang datang dengan ikan yang dalam perutnya ada permata. Sebab Allah itu tiupkan sedikit sangkakala ujian kepada kita. Ustaz pernah diuji ke sebelum ni? Tuan-tuan, dulu sebelum kahwin tak ada ujian pun, tuan-tuan. Tak rasa apa. Lepas nikah, bertubi-tubi makian datang kepada kami. Dan kemudian penggunaan bomoh sihir pula kepada kami. Tuan-tuan, sabarlah. Jangan mengeluh. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi, kata Nabi SAW. Sabar itu seperti kepala. Kalau orang yang tak ada kepala, maka orang yang tak sabar macam manusia yang tak sabar tu macam manusia yang tak ada kepala. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sabar yang kedua, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam meninggalkan manusia. Girlfriendnya, pacarnya, apa lagi bahasa awetnya, lebih cantik, lebih putih, kaya sangat. Tapi dia sabar untuk memutuskan perhubungan itu walaupun dia dikejar cewek-cewek cantik. Sabar dalam ketaatan, itu sabar yang sangat tinggi, tuan-tuan. Banyak orang boleh sabar. Tapi sabar dalam meninggalkan maksiat berat sangat. Datang orang cantik, ada jawatan, ajak zina, nak diberikan pula upah, ditarik bajunya, sobek-robek bajunya daripada belakang, dia berkata, inni akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia, tuan-tuan? Yusuf alaihi salam. Inilah sabar paling tinggi, sabar dalam menolak maksiat. Tuan-tuan, hati kolbun yang dirundung kesedihan, yang dalamnya ada kesusahan. Dek kerana rasa susah berada dalam penjara neraka dunia. Meskipun hal itu datang untuk kebaikan, kolbu ini tetap akan merasa tetap dalam siksa neraka dunia sampai dah dia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itu susah, hati itu risau, hati itu gundah gulana, hati itu tercari-cari kebenaran.
Hati itu berlawan-lawan dengan keburukan dan kemaksiatan yang kita buat. Hati tak biasa. Hati tak boleh ditenangkan dengan dadah. Hati tak boleh ditenangkan dengan khamar, dengan arak, minuman keras. Hati tak boleh ditenangkan dengan mencari peluang untuk berzina. Hati boleh ditenangkan hanya dengan zikir la ilaha illallah. Tuan-tuan, hati kolbu itu tidak memiliki jalan untuk melepaskan diri daripada kesedihan dan kesusahan yang menyeksa, yang menyakitkan, yang menyesakkan, yang membinasakan. Illa kecuali mahabbah, kecualilah ketika mana dia mula bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah timbul satu persoalan. Macam mana nak hilangkan kesedihan? Maka jawapannya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan Allah dalam hati. Allah tak punya rupa. Kalau kita pejamkan mata, yang kita nampak adalah hitam merah bulat dalam pandangan tu, tuan-tuan. Ada kadang bentuk cacing halus, kadang-kadang bentuk putih flash. Allah tak seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah boleh kita rasakan keagungannya. Allah boleh kita rasakan ketenangan dalam hati kita dengan berzikir la ilaha illallah. Mulut sebut, hati ingat, fikiran fokus. Mulut sebut, hati ingat, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu bisiknya bukan di telinganya, tapi syaitan itu berbisik di dadanya. Mulut sebut, hati ingat. Bahagian mana, tuan-tuan? Sebelah kiri, jantung itu berdegup-degap, berdetak dan sebagainya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terserah kepada kita. Detaknya itu kita nak zikir dengan zikir la ilaha illallah, Allah Allah, ataupun subhanallah, ataupun alhamdulillah, Allahu akbar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis Ustaz, kalau Ustaz zikir apa, Ustaz? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau saya lebih suka berzikir dengan mulakan dengan istighfar 100 kali. Maksima. Sebab apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selawat ataupun zikir yang paling utama adalah selawat. Habiskan 100, kemudian selawat. Nabi pernah sebut tentang perkara ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Cukup rasa penat dengan selawat, ambil satu peringkat yang paling tinggi lagi, la ilaha illallah. Tak cukup lagi, tuan-tuan, rasa penat dah. Baca Al-Quran, dan itu adalah sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keyakinan bahawa Allah sedang susun rencana yang lebih baik dan lebih indah nanti. Akan ada Allah. Ada Allah yang mengatur kehidupan. Kau bukan berjalan sendirian di atas alam semesta. Ada Dia yang mengatur hidup kamu. Ada Dia yang mengatur hidup kita. Siapa Dia, tuan-tuan? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illallah. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidupmu? Al-Qayyum. Mesti yakin, ini takdir aku hidup dalam rencana Allah. Rencana Allah lebih cantik, lebih indah, lebih baik. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan, bersangka baik kepada Allah. Sebab kita ini masuk syurga bukan sebab solat kita. Bukan sebab puasa kita. Bukan sebab zikir kita. Bukan sebab amalan-amalan kita yang menggunung. Tuan-tuan, kita masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita solat untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yudkhilal jannata ahadukuma amaluh. Amalanmu takkan membuatkan kamu masuk syurga. Habis yang membuatkan kita masuk syurga tu apa? Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih. Masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, persoalannya apa yang buat rahmat Allah itu turun? Banyak persoalan kita hari ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuatkan rahmat Allah itu turun? Untuk kita boleh kejar syurga itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cari ayat-ayat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berbuat ihsan. Inna rahmatallah, rahmat Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin. Inna rahmatallah, rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik, buat ihsan. Yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
fa ammal ladzina amanu billah, orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, fasayudkhilukum fi Allahumma salli ala Muhammad fi rahmih. Dia akan dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya. Tuan-tuan, beriman itu ramai, tapi tak ramai yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok kisah-kisah sahabat macam mana dia ni berpegang teguh, tuan-tuan. Kita ambil cerita kisah Allahumma salli ala Muhammad Sauban. Tuan-tuan kenal Sauban, tuan-tuan, yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku pada Sauban? Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni, dia ada satu, dia bukanlah, kalau kita sekalipun tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, guru yang hebat, dia ada haibah, tuan-tuan. Guru yang hebat. Kalau kita jumpa guru yang mursyid, tuan-tuan kalau pernah jumpa guru mursyid, bila dia balik, kita akan ada rasa suatu perasaan gembira, suatu rasa kerinduan. Saya tak boleh nak cerita, tuan-tuan. Sahabat itu, Nabi ni, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, makin dekat makin rindu. Rindu ni bahasa kasih, tuan-tuan. Kasih ini, kalau sayang itu adalah bahasa yang masih rendah-rendah. Saya sayang kamu. Biasa, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada bahasa kasih sayang yang lebih tinggi yang namanya rindu. Rindu itu adalah kemuncak segala sayang. Sebab rindu ini, tuan-tuan, bila kita berjumpa pun belum tentu rindu itu hilang. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kisah Sauban. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari itu, tuan-tuan yang dimulakan Allah, Nabi tengah nak solat, Nabi pusing belakang, Nabi tengok kanan kiri, sahabat-sahabat yang ada ketika itu. Akhirnya Nabi bertanya. Tuan-tuan, habis solat Nabi tanya, mana Sauban? Sauban, mana Sauban? Maka sahabat pun duk pening. Jomlah kita cari mana Sauban. Datang rumah dia, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Sauban dalam keadaan demam. Maka Nabi SAW pun duk tanya Sauban, kenapa, macam mana boleh demam? Maka tahu tak apa yang dikatakan oleh Sauban? Ya Rasulullah, semalam aku pusing-pusing, merayau-rayau, mencari sesuatu yang untuk menghilangkan sesuatu yang berat di hatiku. Apa dia, tuan-tuan? Iaitulah aku ini sangat-sangat merinduimu ya Rasulullah. Tuan-tuan boleh faham tak perasaan itu? Merindui Ar-Rasul melebihi keluarga dia. Merayau-rayau semata-mata nak tengok Nabi ada depan mata pun jadilah. Ini semua sahabat macam tu, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Tuan-tuan, ada tak perasaan kita sebegitu? Merindui Nabi SAW. Sebab Nabi ni jambatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sauban ni, tuan-tuan, merilau cari, tak jumpa Rasul SAW. Demam, tuan-tuan. Demam rindu disebut dalam tafsiran hadis tersebut. Sehingga tahap begitu. Maka ketika mana Nabi SAW datang, Sauban masih lagi tidak tersenyum, dan Nabi SAW akhirnya duk tanya-tanya, berbual-bual. Akhirnya apa Sauban kata, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Sauban radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku ni dekat sangat dengan kau. Dekat sangat. Selalu boleh berjumpa. Tapi dalam keadaan begitu, aku tak nampak dan tak boleh jumpa kau semalam. Dalam keadaan begini, tak boleh jumpa. Bagaimana keadaan aku nanti di akhirat? Tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sauban. Nak sebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman itu ramai, tapi yang berpegang teguh itu sangat kurang orangnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi yang menyebabkan rahmat Allah itu turun? Sabar ketika mana ditimpa musibah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar ditimpa musibah, maka dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tuan-tuan, takwa. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adabi, surah Al-A'raf, kalau tak silap saya. Qala adabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak turun rahmat, nak panggil rahmat, iaitulah dengan berbuat baik.
orang yang berbuat baik, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang keenam tuan-tuan, berjihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu tak lain tak bukan hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. 7. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laula tastaghfirunallah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 8. Mendengar bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Al-Quran, fastami'u lahu, dengarlah baik-baik. Wa ansitu, diam, diam dan fokus. La'allakum turhamun, dan dengan itu moga-moga rahmat itu turun kepada kamu semua. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diam, renungkan makna ayat-ayat Al-Quran, fahamkan isinya, turun rahmat Allah ke dalam hati, lapang segala yang sempit. Moga kita menjadi hamba Allah yang sabar dan syukur dalam menerima segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah duk hampakan bumi untuk kita, berserta dengan apa yang ada pada diri kita sekarang. Kita ada rupa, kita ada penglihatan, kita ada pendengaran, kita ada lisan, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada pemikiran. Yang pemikiran itu sesekali bukan untuk bermaksiat kepadanya, bukan untuk mencapai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk memuliakan perkara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling mulia di sisi Allah? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kita muliakan Ar-Rasul, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Ada tak setiap malam kita berharap sangat untuk bermimpi dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada ke tidak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakannya, tapi untuk memuliakan perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat mana pun, di waktu masa mana pun, waktu adalah milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Dan setiap detik dalam hidupmu, hidup kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan itu pasti akan datang pada setiap yang hidup. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta untuk kita berikan ruang kepada azan lebih kurang 2-3 minit. Terima kasih. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi azan ni kita boleh pilih tuan-tuan. Kalau yang belah sana kita ada banyak azan, 5 azan, kita ambil salah satu azan yang mungkin cepat sikit kita jawab, maka azan itu sudah memadai untuk kita berdiam sementara. Yang lain-lain tu jadi sunnah lah, sunnah untuk kita berdiam. Dan kita sedang menuntut ilmu, jadi mengingati Allah itu lebih utama. Jadi sunnah kat sini lebih berat lah. Begitu tuan-tuan yang berikan Allah. Apa itu tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya sebut tadi. Di saat mana pun, di waktu masa mana kita pun, waktu adalah milik Allah. Allah, untuk kembali pada Allah. Dan setiap detik, setiap saat dalam hidup akan dipertanyakan oleh Allah. Dan pertanyaan itu pasti datang pada setiap orang. Ada pasti akan datang. Tuan-tuan, ketika mana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok sibuk melemparkan kotoran dosa-dosa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nanti tuan-tuan, siapa yang akan mensyafaatkan para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allah Maha besar. Lebih layak diagungkan daripada semua nama yang ada di permukaan langit dan bumi. Lebih layak digemuruhkan daripada semua nama, daripada semua perbuatan ataupun nama, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beradablah terhadap nama Allah ketika mana dia dilaungkan. Allahu akbar, mengangkat tangan mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat tazallulan, iaitulah menghina diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ingat, sisa nafas kita ini, kau pasti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang pasti akan menemui sakaratul maut. Dan di saat itu kita akan tahu betapa agungnya, betapa bagusnya, betapa mulianya apabila bibir kita ini mampu menyebut nama Allah. Ingat, akan datang suatu saat bibir kita tak mampu lagi nak digetarkan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu kita diturunkan ke dalam kubur kita dan wajah kita ini dibuka dan kemudian muka kita ini diciumkan ke tembok tanah lahat itu, tuan-tuan, tanah lahat kubur kita. Lalu kita dikuburkan, ditinggalkan oleh semua kerabat kita. Ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi kekasih, tidak ada lagi jawatan, tidak ada lagi harta. Itulah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendirianlah ketika itu kita. Dan ketika itu beruntunglah mereka yang selalu berzikir, yang mengingati Allah dan Allah kemudian mengingat kembali kepada dia, yang merindukan Allah dan akhirnya Allah rindukan dia balik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu tetap masih terus bersabar. Yang ditunggu adalah hamba-hamba pendosa. Yang ditunggu adalah hamba pendosa seperti saya, tuan-tuan. Hamba yang hina, hamba yang hidup berasal daripada sebutir sal dan berakhir sebagai bangkai makanan haiwan dalam tanah. Allah masih terus bersabar menanti hambanya memohon taubat. Astagfirullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang maha baik, dialah yang maha mulia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita diberikan kehidupan, kemudian diberikan pula jasad yang sangat cantik, sangat baik. Kemudian Allah pinjamkan pula dunia ini dengan isinya. Allah pinjamkan matahari, Allah pinjamkan bulan, Allah meminjamkan daratan, meminjamkan haiwan-haiwan, meminjamkan tumbuh-tumbuhan, air dan lautan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kesemuanya adalah milik Allah. Kita tak pernah menyewanya, apatah lagi kita nak membelinya. Tidak juga kita ini berdoa untuk meminjamnya. Allah yang beri kepada kita sebelum kita minta, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebegitu nikmat yang Allah beri, sebegitu nikmat ilahi, kasih sayangnya melebihi semua kasih sayang.
melebihi kasih sayang ibunda kita kepada kita, melebihi kasih sayang kita kepada kekasih kita, melebihi kasih sayang diri kita kepada diri kita sendiri, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahan lidah kita menyebut nama Allah. Jangan tahan lidah kita menyebut nama Allah. Jangan tahan lidah kita untuk menyebut nama Allah. Jangan berat untuk sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang buat lidah kita ni berat sangat nak sebut nama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami berlindung daripada pedihnya seksa kubur. Ya Allah, kami berlindung daripada-Mu daripada pedihnya seksa neraka. Pastikan kami selamat daripada itu semua, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu ada rentetan-rentetannya. Bermula dengan ujian, dan ujian itu diuji untuk memberikan suatu clue bahawa kita ini masih belum layak untuk memasuki, memijak, mencium, melihat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita nak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti. Akhirnya Allah beri ujian. Ujian yang akhirnya kita merungut dan perkara itu tidak diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri lagi ujian yang akhirnya ujian itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya akan diberikan guide, hanya akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri apabila kita ini datang kepada Allah dengan bersolat sehabis baik. Kata ulama, kata Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, solat itu ada 7 sifatnya. Mesti ada tazallulan, mesti ada tasliman, mesti ada tamallukan, mesti ada Allahumma salli ala Muhammad, ada 7 perkara. Mesti datang ketika mana angkat takbir itu dengan rasa hina dirinya. Wa tasliman, mesti datang dengan rasa Allahumma salli ala Muhammad, rasa hina. Mesti datang dalam keadaan Allahumma salli ala Muhammad, rasa Allahumma salli ala Muhammad, rasa gembira yang teramat. Maksudnya rindulah sebegitu. Datang solat itu mesti dalam keadaan begitu, yang solat dengan keadaan itulah yang akan melempiaskan suatu kuasa ataupun suatu yang Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah daripada kemungkaran, dan solat itulah yang akan guide kita apabila kita mula jatuh, apabila kita mula diuji. Uji kalah. Akhirnya Allah beri satu ujian yang sesuai untuk kita, yang akhirnya kita melepasi ujian itu untuk capai syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga itu takkan kita dapat melainkan dengan 8 perkara tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dah bincang panjang lebar. Yang 8 itu hanya akan dapat dicapai dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada ujian-ujian yang kita dapat. Akhirnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadi orang yang akhirnya mengingatkan kematian, mengingat kepada Allah, merindui Allah, merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Thauban, seperti mana sahabat-sahabat yang lainnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah para sahabat itu, kalau diceritakan, dikisahkan, diriwayatkan pada zaman dahulu itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila sahabat ini datang jalan segerombolan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang lain yang tak kenal Nabi, dia orang tak boleh nak bezakan mana satu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka semua berjalan, berpakaian, bercakap, senyumnya semuanya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kerinduan yang ada pada sahabat ketika itu adalah kerinduan yang sejati, kerinduan yang sampai tahap dia jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idola yang teramat, sehingga kan tunduk pun diikut, cara bangun pun diikut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kalau bangun daripada duduknya itu, maka bangunnya itu seperti mana bangun daripada tahiyat awal itu ke berdiri, ke qiyam. Maka Nabi itu setiap kali nak bangun daripada duduk, begitulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu antara perkara yang patut kita tiru, tuan-tuan. Buat bangun macam tu. Nabi duduk pun sebegitu, seperti mana dalam solat.
Tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan yang mulakan Allah, tak ingat kisah Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi. Tak ingat ke tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau ini makan semua perkara, makanan-makanan yang baik semua dimakan. Tapi ada satu makanan yang tidak beliau makan. Apa dia? Tembikai. Imam Abu Hanifah tak makan tembikai. Sebab apa tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Bila hidang tembikai dia kata tak boleh, saya tak nak makan. Tak nak makan. Mula-mula murid, anak-anak murid ingatkan beliau itu memang tak suka dengan tembikai. Akhirnya bila dikaji-kaji, bertanya secara peribadi, akhirnya Imam Abu Hanifah jawab dengan tangisan tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang jadi pada beliau? Beliau kata, aku ini pengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masih belum jumpa bagaimana Nabi itu makan tembikai. Jadi aku takut nak makan tembikai. Tuan-tuan tengok kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan yang namanya iman dan teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya beliau tahu yang Nabi itu cara makan tembikainya adalah beliau belah tengah dulu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ambil mula dengan sebelah kanan dulu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dia belah yang tengah itu, dia ambil, dimakan. Makanlah dengan cara apapun sudu ataupun sebagainya, dia tetap mengikut sunnah cara belahan itu tuan-tuan. Habis yang situ Nabi belah, yang belah kanan habiskan dulu semua sekali. Akhirnya barulah pergi ke sebelah kiri, tapi mulakan juga dengan belah kanan. Barulah Imam Abu Hanifah ketika itu makan tembikai dengan senyum dan banyaknya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tanya diri kita, apakah yang menyebabkan kita rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa amalan yang bila kita buat tu kita ingat Nabi sangat? Kalau tak ada, tuan-tuan cari. Apa amalan yang kita buat paling teruk tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Kalau kita buat, kita langsung tak ingat Allah. Solat kita angkat, kita tak perasan yang solat itu Allah, maka itu adalah seburuk-buruk manusia yang akhirnya rahmat Allah itu tidak diberikan kepada kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cari rahmat, cari sunnah, cari kecintaan. Dan akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cari taubat kepada Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab waktu masa yang Allah beri sekarang adalah milik Allah dan tempat waktu ini adalah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih semua, moga diberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesediaan memimpin bacaan Suratul Mulk beserta tadabbur tentang ujian dan sabar sebentar tadi. Apa yang kita dapat tentang ujian adalah sesungguhnya ujian itu sebagai tapisan keimanan. Iaitu cuba kita lihat kita punya iman ni level dia tahap mana. Ujian itu juga adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ujian itu juga mengingatkan kita agar sentiasa bersyukur apabila mendapat nikmat. Manakala tentang sabar pula, kenapa Allah beritahu pada kita, kenapa Allah berikan berita gembira hanya kepada orang yang bersabar sahaja? Kerana tidak semua orang mampu bersabar dan hanya orang yang beriman sahaja yang mampu bersabar. Jemaah sekalian, sentiasalah ingat bahawa hidup ini satu perjalanan dari Allah kepada Allah. Dunia ini tempat ujian, akhirat itu tempat pengabdian. Akhirat itu tempat tinggal, manakala dunia ini tempat meninggal. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah kita pelajari tadi dan memanfaatkannya dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak pengurusi majlis lah. Jadi kita tangguh majlis kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Moga-moga diampunkan oleh Allah, dan juga suratul Asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Saya mohon diri dulu. Saya nak pergi solat. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.